Lebih 338,000 orang terpaksa tinggalkan semenanjung Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Ishtawan Hanafi dalam Dunia 10. Masuk hari kelima peperangan di Gaza, terbaru rejim Israel melancarkan serangan memusnahkan beberapa bangunan di semenanjung Gaza dan menyebabkan 9 kematian. Jumlah mangsa terbunuh meningkat kepada lebih 1,000 orang susulan serangan berterusan Zionis ke atas semenanjung Gaza. Menteri Kesihatan Palestin memaklumkan sekurang-kurangnya 5,339 orang cedera dalam kejadian pengeboman dan 60% daripadanya melibatkan wanita dan kanak-kanak. Hamas mengumumkan operasi Taufan Al-Aqsa pada Sabtu dan didakwa melancarkan 5,000 roket membedil Tel Aviv. Sementara Israel bertindak melancarkan serangan berterusan dan menyekat bekalan air, elektrik dan makanan ke Gaza. Sekurang-kurangnya 21 warga Thailand terbunuh dalam konflik antara tentera Israel dan kumpulan pejuang Hamas sejak hujung minggu lalu. Menurut Kementerian Sumber Manusia Thailand, kira-kira 30,000 rakyat Thailand berada di Israel yang mana kebanyakannya bekerja dalam sektor pertanian. Kebimbangan semakin memuncak terhadap nasib 14 warga Thailand yang dijadikan tebusan. Terdahulu, keluarga mangsa berkumpul di lapangan terbang antarabangsa Suvarnabhumi di Bangkok menunggu ketibaan penerbangan komersial yang membawa 15 rakyat Thailand termasuk mereka yang cedera. Dalam pada itu, 11 pekerja agensi bantuan dan kerja pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk pelarian Palestin UNRWA terbunuh dalam serangan udara Israel di semenanjung Gaza sejak Sabtu lalu. Dan 5 sukarelawan Persekutuan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa IFRC turut terbunuh dalam konflik terbaharu itu. Menurut IFRC, 5 anggotanya yang terkorban melibatkan 4 mangsa di Gaza dan seorang di Israel. Bagaimanapun, UNRWA tidak menyatakan sama ada mereka adalah kaki tangan Palestin atau warga asing. Dilaporkan mereka yang terkorban adalah 5 orang guru di sekolah UNRWA, seorang pakar sakit puan, seorang jurutera, 1 kaunselor psikologi dan 3 kaki tangan sokongan. Lebih 338,000 orang di semenanjung Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak konflik Palestin-Israel memuncak. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, perpindahan besar-besaran di seluruh semenanjung Gaza berterusan dengan bilangan mereka dipindahkan meningkat 30% dalam tempoh 24 jam lalu. Dalam pada itu, penduduk di Gaza kini putus bekalan elektrik selepas satu-satunya loji jana kuasa dihentikan operasi akibat kehabisan bahan api. Ia susulan tindakan Israel yang menyekat bekalan termasuk minyak, air, makanan dan ubat-ubatan. Hampir 2.3 juta penduduk Gaza kini berdepan krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah selepas Israel mengeluarkan arahan pengepungan sepenuhnya ke atas wilayah itu. Setiausaha Agung PBB menggesa semua bekalan keperluan mesti sampai kepada penduduk awam di Gaza. Penyelaras Misi Keamanan Global Malaysia GPM di Pusat Kemanusiaan di Gaza, Dr. Tariq M. Al-Tamas berkata bekalan keperluan asas termasuk air dan elektrik yang terjejas teruk menjadikan kehidupan lebih sukar bagi penduduk Palestin yang hilang tempat tinggal. Talian telekomunikasi tidak berfungsi di kebanyakan bahagian. Situasi terkini di Gaza juga semakin meruncing apabila jumlah kematian melibatkan orang awam terus meningkat. Peningkatan keganasan antara Israel Palestin sejak 7 Oktober lalu telah menyebabkan banyak nyawa terkorban membabitkan kedua-dua pihak. Lebih 2,400 nyawa terkorban setakat ini termasuk sekurang-kurangnya 1,100 rakyat Palestin dan 1,300 warga Israel manakala ribuan lagi cedera.
Tindakan Israel mengenakan sekatan penuh dan meneruskan pengeboman di genting Gaza melanggar Konvensyen Geneva. Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU, Josep Borrell menegaskan hak mempertahankan diri perlu dilakukan mengikut undang-undang antarabangsa dan bukannya menyerang kawasan penempatan awam membabi buta. Tegas Borrell, beberapa tindakan oleh rejim Zionis seperti memotong bekalan elektrik, air dan makanan ke atas orang awam bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga menyatakan perkara sama bahawa beberapa tindakan Israel melanggar hak asasi manusia. Kenyataan Borrell itu tidak senada dengan White House di mana Presiden Joe Biden setakat ini mengelak daripada mengkritik tindakan Israel di Gaza. Rejim Zionis sebelum ini mempertahankan tindakannya membedil kawasan awam di genting Gaza yang dikepung sebagai hak mempertahankan diri selepas Hamas melancarkan operasi Banjir Al-Aqsa Sabtu lalu. Denmark dan Sweden menggantung penyaluran bantuan pembangunan kepada Palestin. Bagaimanapun, kedua-dua negara itu kekal memberi bantuan kemanusiaan berikutan peningkatan konflik Palestin-Israel. Pengumuman itu dibuat sehari selepas Suruhanjaya Eropah EU melancarkan kajian semula bantuan penyaluran kepada Palestin. Pada tahun ini, Denmark telah memperuntukkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan berjumlah 235.5 juta krona untuk wilayah Palestin. Kira-kira 72 juta krona bantuan pembangunan masih belum diagihkan. Sweden juga berkata ia menggantung bantuan pembangunan tetapi tidak memberikan sebarang butiran lanjut mengenai jumlah itu. Austria dan Jerman juga telah mengumumkan bahawa mereka juga menggantung bantuan pembangunan. Arab Saudi dan Iran mengadakan perbincangan berhubung konflik terbaru antara Israel dan pejuang rakyat Palestin Hamas semalam. Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, telah menerima panggilan telefon daripada pemimpin Iran, Ibrahim Raisi, membincangkan situasi ketenteraan semasa di Gaza dan kawasan sekitarnya. Putera Mohammed memberitahu Raisi bahawa Riyadh sedang berkomunikasi dengan semua pihak di peringkat antarabangsa dan serantau bagi menghentikan peningkatan konflik yang berterusan. دولت‌های غربی مشخصاً رژیم آمریکا و تعداد مشخصی از دولت‌های اروپایی همچنان از جنگ روانی و تبلیغاتی سنگین خودشون علیه ملت فلسطین دارن استفاده میکنن که این بار هم ظالم رو در جایگاه مظلوم قرار بدن. خوشبختانه ما در این مرحله شاهد حمایت تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی از ملت فلسطین و از مقاومت ملت فلسطین هستیم. Proses evakuasi bagi membawa pulang seorang doktor rakyat Malaysia yang kini berada di semenanjung Gaza sedang dipergiat Wisma Putra. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, usaha itu mendapat kerjasama kedutaan Filipina di sana. Iaitu ada 5 rakyat Malaysia yang berada dalam laporan kita, iaitu pertama, seorang ibu dengan 3 orang anak yang memegang pasport Malaysia yang dilaporkan berada dalam kawasan konflik, dan manakala Kedutaan Besar Malaysia juga telah dapat menghubungi seorang doktor iaitu Nurul Ain Latif. Beliau ini berasal daripada Kota Baru dan telah berkahwin dengan warga Palestin, dan keadaan mereka berada di tempat yang selamat, dan kita juga sedang berusaha untuk melakukan proses evakuasi untuk Dr. Nurul Ain ini, dan sehingga kini kita mendapat kerjasama
daripada kedutaan Filipina untuk mengeluarkan keluarga ini bersama dengan 8 warga Indonesia yang berada di kawasan yang tersebut. Semalam, Wisma Putra mengesahkan 5 rakyat Malaysia iaitu seorang wanita dan seorang ibu bersama 3 anaknya berada di tebing barat ketika ini dengan kedutaan bersama Malaysia di Aman sentiasa menghubungi mereka. Sekurang-kurangnya 2 orang maut di Mexico selepas taufan Lydia kategori 4 membadai barat negara itu hingga menyebabkan banjir dan kerosakan harta benda. Pihak berkuasa berkata antara yang maut adalah seorang pemandu trak dan seorang penunggang motosikal meninggal dunia akibat dihempak pokok. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat melaporkan Lydia tiba di kawasan pantai sebagai taufan sangat berbahaya yang membawa angin berkelajuan maksimum 220 km sejam. Terdahulu, Presiden Andre Manuel Lopez Obrador menggesa orang ramai supaya berlindung selain mengerahkan kira-kira 6,000 anggota tentera untuk membantu penduduk. Sesi persekolahan juga digantung sementara manakala perniagaan ditutup lebih awal atas faktor keselamatan. Saintis juga telah memberi amaran bahawa ribut menjadi lebih kuat apabila dunia menjadi lebih panas akibat perubahan iklim. Kajian awal sampel asteroid Bennu berusia 4.5 bilion tahun yang dibawa ke bumi oleh NASA menunjukkan bukti kandungan karbon tinggi dan air. Kedua-dua elemen itu boleh menunjukkan bahawa blok binaan kehidupan di bumi boleh didapati dari batu-batu itu. Menurut NASA, sampel itu kaya karbon terbesar yang pernah dihantar ke bumi dan membantu saintis mengkaji asal-usul kehidupan di planet ini dan generasi akan datang. Misi NASA seperti OSIRIS-REx akan meningkatkan pemahaman tentang asteroid yang boleh mengancam bumi sambil memberi gambaran apa yang berlaku di angkasa lepas. Ini pula melibatkan aksi badminton terbuka Arctic 2023. Pasangan bergu negara Aaron Chia Soh Woo Yik terpaksa pulang awal selepas tewas menentang rakan senegara Man Wei Chong T Kai Woon. Pasangan muda itu menang dengan keputusan 21-11, 21-18 pada aksi pusingan pertama kejohanan. Perlawanan yang berlangsung di Vantaa, Finland itu menyaksikan pasangan ranking keempat dunia itu tumpas perlawanan yang berlangsung selama 26 minit. Kepenatan mungkin menjadi salah satu faktor Aaron Woo Yik pulang awal selepas beraksi pada Sukan Asia Hangzhou di China baru-baru ini. Pada saingan pusingan kedua, Wei Chong Kai-woon dijadual bertemu Keiichiro Matsui Yoshinori Takuchi dari Jepun yang menewaskan bergu Perancis 21-19, 21-17 pada pusingan pertama semalam. Berita Dunia 10 edisi 12 Oktober 2023 berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.